Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 26 Syawal 1443 bersamaan dengan 27 Mei 2022, kita dapat meneruskan pelajaran kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Al-Azkarun Nawawi, kitab yang dikumpul, kitab tentang zikir dan bacaan dalam ibadat kita seharian, yang disusun oleh Al-Imamul Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Arab, bab yang ke-41. Babu ma yaqulu fi raf'i ra'sihi minas sujud wa fil julusi bainas sajdataini. Tengok dalam kitab terjemahan muka surat 117, bab yang ke-17. Zikir ataupun bacaan ketika bangun daripada sujud dan bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi kita ada dua tempat. Kita nak bangkit daripada sujud tu nak baca apa? Duduk antara dua sujud pula nak baca apa? Itu tajuk kita. Ini tajuk kita. As-sunnah an yukabbira min hini yabtadi birraf'i. Disunatkan untuk bertakbir, tengok nota di bawah dia kata, tanpa mengangkat kedua tangan. Maknanya waktu kita sujud, kita nak bangkit daripada sujud, tak payah angkat tangan, angkat kepala. Yang diangkatnya kepala. Ketika mula bangkit daripada sujud dan memanjangkan bacaan takbir sehingga duduk dengan sempurna. Jelas ke tak jelas itu? Maknanya kita duduk sujud, kita pun nak bangun, Allahu Akbar. Siapa duduk sempurna tu baru habis takbir. Jangan duduk lorak, Allah Akbar, cokoh bangun. Lah, tak jadi. Naknya serentak, Allahu Akbar. Jelas ke tak jelas tu? Cara nak bangkit daripada sujud, takbir kitanya berterusan. Wa qad qaddamna bayan adad at-takbirat. Imam Nawawi kata, telah kami jelaskan sebelum ini tentang jumlah takbir dalam solat. Jadi ingat, berapa jumlah takbir dalam solat? Macam mana kita nak jawab? Tulis di kitab, tengok muka surat kitab terjemahan ni, muka surat 90. Muka surat 90, dia punya fakrah ataupun ni baris yang akhir, bawah daripada bawah, 7 baris dari bawah. Tulis pelajar, ini fakta dipanggil. Disyariatkan pada solat 2 rakaat, untuk membaca 11 kali takbir. Solat 2 rakaat ada berapa takbir? 11 kali. 3 rakaat 17 takbir. Dan 4 rakaat 22 takbir. Setiap rakaat memiliki 5 bacaan takbir. Takbir ketika rukuk, 4 takbir pada 2 sujud, dan ketika bangkit daripada sujud, ditambah dengan takbiratul ihram dan takbir tasyahud yang pertama. Mana-mana pelajar yang rajin,
cuba buat carta. Ambil angka dia tu buat bentuk rajah gitu. Siapa dia boleh buat? Siapa dia boleh buat, dia bijak. Dia cerdik. Esok buat mari sini. Boleh? Tak kira lah. Yang di alam maya pun siapa boleh buat, hantar mari kita. Itu dia panggil kedudukan bilangan takbir dalam salat. Alhamdulillah. Itu Imam Nawawi kata, aku dah jelaskan benda ni. Jadi Nawawi rahimahullah, dia tak mau ulang balik. Dia tak mau panjang cerita kenapa kita nak ulang benda yang sudah dijelaskan. Jadi kita kena sebutlah muka surat berapa itu penting, supaya para jemaah senang kita nak cari senang. Tulis di kitab tu muka surat berapa tadi? 90. Letak itu. Nanti awak jadi ustaz esok. Bila kamu jadi guru esok, macam inilah cara. Jangan kata lepas dah tu. Lepas dah bila mana? Biar kita boleh cerita kepada para pelajar kita. Yang lepas tu kita boleh maklumkan di mana tempat. Ini dia panggil uslub manhaji. Cara penulisan, penjelasan yang begitu teliti. Penting bagi kita sekarang ni. Sebab itulah kitab-kitab yang baru ni dia ada nota kaki. Dia panggil al-hawamish. Ada nota kaki, footnote kata orang, itu tambahan daripada pentahqiq, pensyarah. Mana dia sangat penting untuk menjelaskan kepahaman. Baik, jelas kepada kita berapa bilangan takbir. Kita berpindah pula kepada masalah 152. Marwina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi. Apa yang telah kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi. Biar itu nama-nama kitab lah. Kitab tu dinisbahkan kepada penyusun dia. Abu Daud, nama dia tu. Tirmizi bukan nama dia. Nama kampung dia. Nama dia Abu Isa At-Tirmizi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi. Nama-nama orang belaka tu. Nama tempat. Tapi kita jadi nama tak? Tirmizi, Baihaqi, nama kampung. Al-Ghazali, Nawawi, semua nama kampung. Kita jadi nama orang. Tak apalah. Dah jadi satu istilah atau sudut kacau. Dan lain daripada mereka tadi, an Huzaifah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang, telah kita sebut di awal dulu, hadis yang panjang, Nabi kita solat malam, dia baca apa? Dia baca surah Al-Baqarah, An-Nisa wa Ali Imran. Rukuknya sama dengan berdiri, sujudnya sama dengan berdiri. Berapa jam Nabi sujud? Ya Rabb. Wa kana yaqulu baina sajdataini. Naknya waktu Nabi duduk antara dua sujud, ini di antara doa dia. Baca belakang. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Dua kali dia baca. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ini bacaan yang pendek. Bacaan yang pendek antara dua sujud, seperti yang dalam kitab kita ni. Ringkas je dia. Ringkas je dia. Jadi kita pun, kalau kita nak ringkas, baca ni. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yang tak bolehnya apa? Yang tak eloknya apa? Tak baca. Pakai naik Allahu Akbar, sengih, duduk tunggu tu imam sujud pula. La, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini satu bacaan. Dan semua ini terdapat dalam kitab kita, perisai Muslim. Alhamdulillah. Wa jalasa biqadri sujudihi. Dia kata Nabi kita duduk mengikut sekadar sujud dia tu. Rabbighfirli, Rabbighfirli, ringkas. Itu yang sahabat dengar, Nabi kita baca. So, tak mungkin kita dengar. Bacaan yang ke-153,
Wa bima ruwina fi Sunanil Baihaqi an Ibnu Abbas fi hadis mabitihi inda khalatihi Maimunah. Dan juga apa yang kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ni dia ada kitab dia nama As-Sunan Al-Kubra. Biasanya kalau orang sebut Sunan Baihaqi itu As-Sunan Al-Kubra. Ada lagi sebuah kitab yang menarik tapi jarang dibaca, nama dia Ma'rifatus Sunan wal Athar. Itu jasa Baihaqi mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi dalil kepada ulama fiqh mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Itu dia panggil yang jasa dia. Baihaqi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas tentang cerita satu malam Ibnu Abbas tidur di rumah makcik dia, mak saudara dia, nama Maimunah. Nama apa? Maimunah. Maimunah ni mak saudara Ibnu Abbas, isteri Nabi, Ummul Mukminin. Jadi dia pergi tidur rumah mak saudara dia untuk apa? Dia tahu rumah Nabi sempit, tapi dia pergi tidur situ sebab dia nak tengok apa yang Nabi buat pada waktu malam dari sudut amalan. Nabi baca apa? Nabi buat macam mana? Maka wasalatun Nabi fil lail, Ibnu Abbas tengok Nabi solat pada waktu malam. Dia pun cerita panjang. Qala, yang kita nak yang ni. Hadis tu panjang. Tapi kita nak ambil di sini saja, di mana nak ambil cerita tentang bacaan yang diajar oleh Nabi, dibaca oleh Nabi dalam antara dua sujud. Kata Ibnu Abbas, wa kana iza rafa'a ra'sahu minas sajdati. Apabila Nabi SAW mengangkat kepalanya daripada sujud, qal, dia baca doa ni. Kata, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ingat dah? Kau lain sikit kita dah baca. Sedikit perbezaan, tak apa. Yang penting bunyi Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu'ani, boleh belaka. Ada riwayat-riwayat yang pelbagai, jadi kita ambil riwayat yang ada di sisi kita ini. Kita kata alhamdulillah, ini bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa di antara dua sujud. Baik. Apa makna dia? Menarik ni, tengok makna dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ya ghafirli, ampunilah dosaku. Warhamni, dan sayangilah, kasihanilah aku. Wajburni, perbaikilah keadaanku. Mana kalau kita tak baik, nak suruh jadi baik. Kalau kita miskin, nak suruh jadi kaya. Kalau kita sakit, biar sihat, kan? Warfa'ni, angkatlah darjatku. Kita minta Allah Ta'ala angkat darjat kita. Bila kita jadi orang baik, angkatlah, naiklah darjat dia. Warzuqni, dan berilah aku rezeki yang baik, yang halal. Wahdini, dan tunjukilah ku jalan yang engkau redai. Wa'afini, dan berilah aku keselamatan, afiah. Ini di antara doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca di mana? Setelah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Hadis ini qala an-Nawawi wa isnaduhu hasan. Sanad dia hasan. Imam Nawawi kata sanad dia hasan. Alhamdulillah. Ada juga orang lain kata lemah, dhaif. Tapi kita ambil hak Nawawi kata hasan. Kalau lemah pun dalam bacaan, dalam amalan, alhamdulillah, lebih-lebih lagi ada sandaran kita yang telah dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tamaklah kita bacaan
bacaan ketika duduk antara dua sujud. Faslun, fasal. Fa iza sajada as-sajdata ats-tsaniyah qala fihi ma dzakarnahu fil ula sawa. Apabila sujud yang kedua, kita turun sujud kali yang kedua, hendaklah kamu membaca sama seperti bacaan sujud yang pertama. Tengok dalam kitab kita ni, dalam siri yang lepas, kita dah baca banyak sekali. Ada berapa bacaan dalam yang kita dah kumpul dalam siri yang lepas? Ada 9 bacaan. Ya, kamu bacalah. Paling ringkas, paling tak ingat, paling nak cepat kelang kabut, baca yang paling pendek sekali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Cukup. Oh, saya ingat lagi Ustaz. Sambung. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Belik kitab tu belakang. Tengok dalam bab bacaan sujud. Boleh panjang, ada panjang lagi masa? Ada. Subuhun quddus Rabbul malaikati waruh. Nak baca lagi? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ah wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada masa lagi baca Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Yang ni berulang baliklah. Ada lagi bacaan yang ke seterusnya, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kalau kita ingat lagi baca Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika kama anta La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kemudian Nabi suruh kita berdoa banyak dalam sujud. Dan bacaan yang terakhir dalam riwayat yang dikumpul oleh Imam Nawawi ni, Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa 'alaniyatahu wa sirrah. Itu di antara bacaan-bacaan yang warid daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sujud. Maka dalam kitab ini Nawawi kata apa? Fa iza sajada sajdata tsaniyah, bila kamu sujud yang kedua, qala fihi ma zakarnahu fil ula sawa. Membaca seperti yang aku dah sebut dalam bab sujud. Maknanya benda tu sama. Sujud yang pertama dia yang kedua, boleh diulangi doa yang sama. Ataupun kita gilih, kita baca 5 doa yang pertama, 4 lagi doa tu baca kepada sujud yang kedua pun boleh. Ataupun dekat subhan rabbiyal a'la yalah. Hak tu ingatnya, moga dah hafal daripada pasti lagi. Siapa ketua, siapa kemati pun ingat tu. Jadi ibu bapa muslimin dan muslimat yang kita rasa nak naik taraf, meningkatkan sedikit taraf kita, kata orang sekarang upgrade dia punya maklumat, tambahlah zikir-zikir yang ada ni. Untuk nak menyenangkan, kita dah beri pada tuan-tuan, perisai muslim ada, dalam kitab perisai muslim kita ni sudah ada bacaan-bacaan yang tersebut. Kita kata alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita berpindah pula kepada cara bertakbir. Dia panggil takbir intiqalat. Tulis tepi kita, takbir intiqalat. Mana takbir ketika kita nak berpindah dari satu rukun pada rukun yang lain. Bagaimana cara dia? Bagaimana caranya? Tengok kita. Kemudian Faiza rafa'a ra'sahu minha rafa'a mukabbira. Kemudian ketika bangun, nak bangun daripada sujud,
hendaklah dia membaca takbir panjang. Baca takbir panjang. Wa jalasa lil istirahah jalsah latifah. Dan hendaklah dia duduk sejenak untuk berehat sehingga pergerakannya menjadi tenang. Apa dia maksud? Tengok sini para pelajar. Selesai daripada kita sujud, kita nak bangun kepada rakaat yang ketiga, ya rakaat yang kedua, kita kena berhenti sekejap. Allahu Akbar. Berhenti tu sekejap ya. Betul balik kita punya kedudukan, naik sekali. Itu dia panggil jalsa istirahat. Duduk istirahat. Duduk betul agak. Boleh ke kita kata begitu? Duduk betul agak sekejap. Kita orang tua ni memang sangat perlu. Sakit lutut nak potong jalan naik, orang muda-muda pun boleh buat atas dasar sunnah. Atas dasar sunnah. Baik. Bila kita nak bangkit kepada rakaat yang kedua, bagaimana cara takbir? Tengok sini. Cara yang pertama, ya muddut takbirah. Cara yang pertama, tulis nombor. Ketika bangun, mengucap takbir, bacaan takbir, kemudian bangun untuk memulakan rakaat kedua, disertai dengan bacaan takbir panjang tadi, sehingga berdiri dengan sempurna. Ini, tulis. Cara yang pertama, ya muddut takbir minas sujud ila an yantasiba qa'imah. Daripada kita sujud ni, Allahu Akbar sampai ke berdiri. Kita tarik dia. Cuma jangan putus. Ada setengah tu imam dia putus. Allah, lepas bunyi hu akbar. Lah. Jadi seduk itu jangan. Naik terus. Allahu Akbar. Satu. Ini satu wajah. Cara yang pertama. Letak nombor. Wa yakunul maddu. Mak tu duduk di mana? Mak dia duduk di mana? Bacaan takbir panjang pada huruf lam dalam lafzul jalalah. Mad ba'da lam min Allah. Allahu Akbar. Mu jangan panjang jadi akbar. Lama ke? Allahu Akbar. Tak ada gitu. Lain macam bunyi. Mana bunyi hu panjang tu? Ni dalam kitab kata kena panjang naik lah. Panjang di lam. Lam lafzul jalalah. Allahu Akbar. Jangan panjang kebab panjang. Lain pula tu. Baik. Kata Nawawi, haza asahul awjuh. Inilah pendapat yang paling sahih menurut ulama Syafi'i, iaitulah kita panjangkan sampai berdiri. Tulis wajah yang kedua, cara yang kedua. Walahum wajhun. Walahum wajhun itu maknanya mereka ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan an yarfa'a bi ghairi takbir. Dia bangun dulu, tengok sini. Awal. Dia angkat kepala tanpa takbir. Wa yajlis lil istirahah. Duduk dulu. Fa iza nahadha kabbara. Macam mana nak buat? Ni kena panggil seorang demo sini baru jadi. Mana kita sujud, kita bangun. Bangun senyap-senyap, duduk istirahat. Bila nak bangun qiyam, barulah kita Allahu Akbar. Ini cara yang kedua. Perhati betul-betul. Wa wajhun salisun. Cara yang ketiga, an yarfa'a minas sujudi mukabbira. Dia takbir bila bangun daripada sujud, takbir Allahu Akbar. Bila dia duduk istirahat, qata'at takbir, stop takbir setakat tu. Allahu Akbar. Summa yaqumu bighairi takbir. Dia pun bangun kepada rakaat yang kedua tu pakai tak takbir, nyok naik gitu ya. Jangan bunyi nyok gitu. Itu contoh je. Contoh. Ada berapa? Ada 3 cara. Cara yang paling baik,
kita bertakbir daripada kita bangkit daripada rukuk, daripada sujud, Allahu Akbar. Ataupun macam mana? Bangun dulu senyap-senyap, duduk istirahat, kemudian bila nak bangun diri barulah Allahu Akbar. Cara yang ketiga, takbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian bila bangun daripada istirahat tu, pakai bangun senyap. Wala khilaf, kata Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak ada perbezaan pendapat bahawa pada keadaan tersebut tidak ada dua takbir. Jangan kata dua takbir, maknanya kita takbir satu untuk bangkit, patut duduk istirahat, takbir pula untuk bangun. La takbir, tidak ada dua takbir, tidak ada dua kali takbir, takbirnya sekali je. Tetapi berkata para sahabat, para pelajar tulis tepi kita, kalau penterjemah kata berkata para sahabat, bukan sahabat Nabi itu maksudnya ulama mazhab Syafi'i. Maknanya Imam Nawawi kata qala ashabuna, berkata ulama kita, maknanya ulama mazhab Syafi'i, bukan sahabat Nabi. Jangan salah tukar orang. Al wajhul awwalu asah, pendapat yang pertama lebih sahih. Pendapat hak kata kita panjang, tarik kita punya takbir tu, Allahu Akbar. Ya. Hak tu lebih sahih. Lish? Li'alla yakhlu juz'um minas salati aniz zikri, supaya tidak ada mana-mana bahagian solat tanpa zikir. Mana kalau kita berhenti, pagi kita bangun senyap gitu, tak sedap. Dia panggil tidak sedap. Sebab pakai bangun gitu ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu perbincangan ulama tentang takbir intiqalat daripada sujud kepada qiyam. Tulis tajuk tepi tu. Duduk istirahah, jalsah istirahah. Wa'lam, perlu dipahami bahawa, perlu diketahui bahawa duduk untuk berehat. Rehat daripada mana tu? Setelah kita sujud, kita bangkit daripada sujud nak bangun ke rakaat yang kedua tu, kita duduk seketika. Itu dipanggil jalsah istirahah. Duduk sekejap. Duduk sekejap. Sunnatun sahihatun thabitatun, adalah satu sunnah yang sahih, yang sabit, yang terdapat riwayat dia dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain dua imam ini, daripada perbuatan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi buat, duduk istirahat tu Nabi lakukan. Wa mazhabuna, Nawawi kata, maka mazhab kita, mazhab Syafi'i, istihbabuha, sunat melakukannya. Lihazihi sunnah as-sahihah, kerana sunnah yang sahih daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cantiknya kitab ni. Kitab ni bila kita belajar, ada sandaran kepada Nabi, ada hadis, kita rasa tenang hati. Kenapa buat ni? Nabi buat. Menarik. Jangan pula orang panggil jadi allergic. Setengah orang ni allergic sangat nah. Bila minta dalil, marah selalu, celek mata selalu. Awak pandai sangat. Kita bukan pandai. Kita nak beramal dengan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahulah ulama buat tu baguslah. Tapi kalau kita tahu Nabi, sandaran dia lagi mantap. Lagi kita rasa selesa, lagi mantap kita punya amalan. Alhamdulillah. Summa hiya. Di manakah jalsah istirahat itu berlaku? Di mana? Sunat setelah sujud yang kedua daripada setiap rakaat yang kita nak bangun lepas pada tu. Rakaat yang kedua, rakaat yang pertama nak bangkit pada rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga nak bangkit kepada rakaat yang keempat. Adapun sujud rakaat yang kedua, kita ada tasyahud awal, lebih pada istirahat lagi, duduk situ sudah duduk. Nak istirahat apa lagi, sudah istirahat. Satu. Tulis, tidak ada istirahat selepas tasyahud awal.
Wala tustahabbu fi sujudi tilawah fi salah. Tidak sunat juga istirahat ketika sujud tilawah. Kita tilawah ni, kita tengah baca Quran macam pagi Jumaat tu kan. Bila sampai waktu sujud, kita pun sujud. Allahu Akbar, kharu lahu sujadatu. Bila kita nak bangun, sunat istirahat. La, tidak ada istirahat sini. Terus je bangun. Allahu Akbar, sambung balik. Tatajafa junubuhum, kita sambung. Tidak ada sunat istirahat di situ. Wadah? Jadi tak ada istirahat rakaat selepas tasyahud awal, tidak ada istirahat selepas sujud at-tilawah. Wallahu a'lam. Tamatlah kita berpindah pula kepada bab yang ke-42, babu azkarir rak'atis tsaniyah. Dalam terjemahan nombor 18, bab bacaan zikir-zikir pada rakaat yang kedua. Apa benda kita nak buat? Kita dah selesai yang pertama tadi. Rakaat yang kedua, apa yang patut kita lakukan? I'lam, ketahui olehmu, annal azkar allati zakarnaha fi rak'atil ula, ketahui olehmu bahawa jenis-jenis zikir bacaan yang telah kami jelaskan sebelumnya pada rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama mu kena zikir, dilakukan sama seperti itu pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, sama. Solat fardu ataupun solat sunat berikut semua cabangnya kecuali dalam beberapa keadaan. Dia panggil ada kecuali. Kecuali beberapa keadaan. Apa dia keadaan itu para jemaah sekalian? Ada empat kecuali sini. 4 perkara yang dikecualikan. Maknanya semua benda yang rakaat yang pertama, rakaat yang kedua sama kecuali empat tempat. Ini ambil perhatian molek-molek. 4 tempat ni kena kecualikan dia. Yang pertama, anna rak'atal ula fiha takbiratul ihram. Sedap juga. Perbezaan yang pertama, dalam rakaat pertama terdapat takbiratul ihram yang merupakan rukun solat. Takbiratul ihram tu rukun solat. Siapa dia tak takbir, tak jadi solat dia. Walaysa kadzalika tsaniyah. Rakaat yang kedua tak ada takbiratul ihram. Dia ada takbir bangkit daripada sujud, ada. Fa innahu la yukabbir fi awwaliha. Kita tak payah takbir lagi. Bila berdiri, Allah Akbar, tak payah takbir pula. Wa innama takbirnya berlaku bila? Berlaku sebelum kita bangkit daripada sujud. Kita bangun tu, Allahu Akbar. Itu pun sunat, bukan wajib, sebagaimana takbiratul ihram. Jelas ke anak-anak pelajar ni? Perbezaan yang pertama, rakaat yang pertama takbiratul ihram, rakaat yang kedua tak ada takbiratul ihram. Yang adanya takbir daripada sujud kepada qiyam, itu ada. Itu pun sunat. Takbiratul ihram rukun. Perbezaan yang kedua, perbezaan yang kedua, la yusra' doa al-istiftah fi tsaniyah. Rakaat yang pertama, selepas kita takbir Allahu Akbar, kita baca apa? Baca doa istiftah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama sampai ke akhir lah. Dan tidak ada doa istiftah pada rakaat yang kedua. Bangun tu pakai selalu bismillah, baca Fatihah selalu lah. Tidak ada lagi doa istiftah. Jelas dah tu. Perbezaan yang ketiga, qaddamna annahu yata'awwazu fil ula bila khilaf. Kami telah jelaskan dulu pada rakaat yang pertama, sebelum kita baca Fatihah, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, rakaat yang kedua nak baca ke tidak? A'udzubillah ke tidak?
Wa fi tsaniyati khilafun. Rakaat yang kedua khilaf. Ada ulama kata tak baca, tapi wal asahu, pendapat yang paling sahih, ia ta'awaz. Kita baca juga. Baca juga. Maknanya kita naik rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, ada ulama kata tak payah baca auzubillah dah, pakai terus ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi al-asah kita kena baca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga dah kita punya perbezaan. Perbezaan yang keempat, ar-rabi' al-mukhtar. Pendapat yang terpilih, annal qira'ata fi tsaniyah, bacaan rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Bacaannya sepatutnya kalau kita baca rakaat yang pertama tu 10 ayat, rakaat yang kedua berapa? 8. Jangan pula rakaat yang pertama 20 ayat, rakaat yang kedua 50 ayat. Tak. Wa fihi al-khilaful ladzi qaddamna. Kita dah jelaskan di sana terdapatnya khilaf ulama. Kecuali, tulis itu pelajar, tulis. Kecuali surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya waktu solat Jumaat, solat raya. Rakaat yang pertama Nabi baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah. Mana panjang dua tu? Siapa panjang? Hal ataka sabbihis? Hal ata panjang. Sabbih panjang. Hal ata panjang. Nah, dia tak kira sebab dia itu tartib surah. Maknanya kalau benda hak tartib tidak jadi masalah. Tapi kalau kita nak langgar tara tak boleh. Jadi eloknya macam itulah. Kita ikut susunan yang baik. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan tentang jika cara kita nak takbir, intiqalat, cara bacaan ketika kita sujud, cara bacaan duduk antara dua sujud, cara bacaan sujud yang kedua, dan cara bertakbir ketika nak berpindah, nak bangkit daripada sujud kepada qiyam. Alhamdulillah. Kemudian kita bincang tentang 4 perbezaan di antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan baca lagi dalam siri yang akan datang, babul qunuti fi subhi, bab kelebihan bab bacaan kunut pada solat subuh. Ini perbahasa panjang. Kita nak baca kunut ke tak nak baca kunut? Tunggu dalam siri yang akan datang insya-Allah. Dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.